Hai, apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Cikgu berharap anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Mesti jaga kesihatan ya. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita di dalam unit 10 dengan tajuk tapi hari ini ada dua tajuk yang cikgu gabungkan sekali. Iaitu tajuk pertama ialah kejujuran asas penting perniagaan dan juga pekerja jujur nadi negara. Anda bolehlah membuat rujukan dengan bersiap sedia dengan buku teks dan bolehlah buka di muka surat 93 sehinggalah 95. Jadi sebelum cikgu teruskan pelajaran kita pada hari ini, cikgu akan terangkan dahulu apakah objektif pelajaran kita. Jom. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah kita dapat mengemukakan contoh bersikap jujur. Yang kedua, kita dapat menyenaraikan kepentingan bersikap jujur. Dan yang akhir sekali, kita dapat menceritakan perasaan apabila bersikap jujur demi keharmonian negara. Yuvaraja, Jesslyn dan Dasha Singh telah ditugaskan oleh guru untuk mencari maklumat tentang ciri-ciri etika perniagaan yang baik. Maklumat yang telah dikumpulkan oleh mereka seperti yang berikut. Tidak menipu pelanggan. Sebagai seorang peniaga, mereka tidak boleh menipu pelanggan dengan apa cara sekalipun. Sama ada dari segi harga, sama ada dari segi kualiti barangan ataupun kuantiti barang. Jadi, itulah dia salah satu di dalam etika perniagaan. Selain daripada itu, kita haruslah menjual barangan dalam keadaan elok dan baik. Jangan sesekali menjual barangan yang sudah tidak elok. Kalau buah-buahan tu macam dah busuk, okey, kita jualkan kepada orang-orang lain. Okey, sebagai contohnya, kita menjual ikan. Ikan tu sebenarnya dah 2 hari, 3 hari. Tapi kita letak ais, okey. Lepas tu kita jual. Sebenarnya dah berbau. Dah berbau. Tetapi kita masih menjual ikan tersebut. Dan ini agak tidak baik. Dahlah busuk. Lepas tu harga sama pula dengan macam ikan yang baru sampai. Okey. Jadi ini adalah etika perniagaan yang tidak elok. Kita seharusnya menjual barangan dalam keadaan elok dan baik. Selain daripada itu, kita haruslah meletakkan tanda harga pada barangan supaya pembeli-pembeli kita tahu harga barang tersebut. Dan ini memudahkan mereka untuk membuat pengiraan. Ialah pengiraan apa ya? Ya, untuk mereka dapat membuat bajet mereka sendiri mengikut duit yang mereka ada ataupun bajet. Bajet pembelanjaan mereka pada hari tersebut. Seterusnya, tidak menyurukkan barangan dengan tujuan untuk menaikkan harga. Kita janganlah suka menipu. Kalau tadi menipu tentang harga, sekarang kita menyurukkan barangan untuk tujuan menaikkan harga. Contohnya apabila kita tahu, okey, apabila permintaan tu banyak, kita cuba menyurukkan barangan. Contohnya gula, kita sorokkan barangan. Lepas tu bila orang ramai nak datang beli, kita kata
Gula sudah habis. Okey. Tetapi apabila kita melihat permintaan itu semakin tinggi, kita mengeluarkan semula gula tetapi dengan meletakkan harga yang tinggi, dan pada ketika itu sudah tentu orang ramai tidak berkira harga tinggi ke harga rendah ke, yang penting dia nak beli barang tersebut kerana mereka sangat-sangat memerlukan. Seterusnya, kita haruslah menepati sukatan atau timbangan. Jangan pernah menipu sukatan atau timbangan untuk kita berikan kepada pembeli. Contohnya, harganya adalah pembeli meminta 1 kilogram. Katalah 1 kilogram beras. Okey, beras. Awak timbang tak cukup. Awak kurangkan sedikit. Yang untungnya awak, yang ruginya adalah pembeli. Dan ini adalah satu etika yang tidak elok. Jadi, cuba menepati sukatan atau timbangan. Okey, selain daripada itu, menjual makanan yang berkhasiat dan tidak memudaratkan kesihatan pelanggan. Dengan menjual makanan yang berkhasiat dan tidak memudaratkan kesihatan kepada pelanggan, maka ini boleh menaikkan nama syarikat anda ataupun restoran anda. Kerana sudah tentulah pelanggan akan mencari kedai-kedai yang bagus, bukan? Jadi terus amalkan menjual makanan yang berkhasiat. Okey? Jom kita teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan tajuk Pekerja Jujur Menanti Negara. Pada satu hari nanti, kamu bakal menjadi seorang pekerja yang memberikan sumbangan kepada negara. Teliti beberapa contoh sikap jujur yang boleh kamu teladani dan sikap yang tidak patut kamu amalkan semasa bekerja. Yang pertama adalah sikap jujur yang boleh kamu teladani iaitu membuat tuntutan yang betul selepas membeli sesuatu barang. Jangan pernah berbohong dalam membuat tuntutan. Kerana duit tuntutan yang diterima itu sebenarnya jika anda menuntut lebih selepas membeli suatu barang, lebihan tuntutan itu sebenarnya bukan duit anda, tetapi duit syarikat. Jadi jangan pernah berbohong pada syarikat kerana akibatnya sangat buruk. Seterusnya, menggunakan kemudahan di tempat kerja untuk urusan kerja sahaja. Kita janganlah menggunakan kemudahan di tempat kerja untuk urusan peribadi. Contohnya, bermain game di tempat kerja. Itu urusan anda. Okey? Ataupun menggunakan peralatan-peralatan yang ada di sekolah untuk tujuan-tujuan anda, bukan untuk tujuan urusan kerja anda. Jadi, cuba elakkan. Kita perlu menolak rasuah dalam sebarang bentuk. Kita tahu bahawa rasuah adalah musuh negara. Sekali anda terperangkap dengan mengambil rasuah, anda akan merana seumur hidup kerana tidak ada seorang pun yang akan percaya kepada anda lagi. Sekarang ingin cikgu kongsikan tentang sikap yang tidak patut kamu amalkan di tempat kerja. Menggunakan waktu bekerja untuk urusan peribadi.
Contohnya, sebagai guru, waktu bekerja adalah daripada pukul 7.30 sehinggalah pukul 1.30 petang. Tetapi, entah macam mana, anda mempunyai masa yang lapang di antara pukul 10.30 hingga pukul 11.30. Jadi, anda telah keluar daripada sekolah untuk pergi, contohnya pergi ke bank untuk melaksanakan urusan peribadi anda. Ingat jangan lakukan. Ini adalah satu kesalahan besar kerana jika ada berlaku apa-apa yang tanpa diduga di luar kawasan sekolah, maksudnya anda tidak dapat apa-apa perlindungan. Semuanya tanggungjawab anda sendiri. Selain daripada itu, menggunakan tempat kerja untuk urusan perniagaan. Contohnya, awak cuba berniaga di sekolah ataupun di tempat kerja anda. Menggunakan ruang kerja anda untuk berjual seperti baju, makanan atau apa-apa sahaja. Yang itu sebenarnya tidak patut diamalkan. Selain daripada itu, membeli sijil cuti sakit. Yang ini maksudnya anda malas untuk datang ke tempat kerja pada waktu itu dan anda telah pergi ke hospital ataupun klinik. Pergi ke klinik swasta. Anda telah bernegosiasi dengan doktor. Okey, dan anda telah membeli sijil cuti sakit. Walaupun anda tak sakit, tetapi di dalam sijil itu mengatakan anda sakit. Jadi awak bolehlah dapat rehat di rumah ke atau untuk melakukan kerja-kerja anda ke selama 2 hari ke 1 hari. Ingat ini tidak patut kamu amalkan apabila anda bekerja nanti. Ya, anak-anak murid cikgu, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Tetapi ingat, ada tugasan yang perlu anda lakukan. Yang pertama, huraikan sikap jujur yang harus diamalkan oleh peniaga. Iaitu jawapannya anda boleh dapati di muka surat 93. Kemudian, apakah yang harus dilaksanakan oleh pekerja yang jujur? Untuk yang ini, soalan yang ini, jawapannya ada di muka surat 95. Dan yang ketiga, nyatakan kepentingan pekerja bersikap jujur semasa bekerja. Okey, yang ini cikgu akan berikan jawapannya. Okey, dengar ya. Yang pertama, reputasi yang baik mengenai diri seseorang pekerja itu akan terbentuk. Itu adalah satu kepentingan jika pekerja bersikap jujur semasa bekerja. Yang kedua, memperolehi kepercayaan dari rakan sekerja. Jika anda jujur, ini bermaksud anda telah memberi ruang kepada rakan-rakan sekerja anda maupun majikan anda untuk merasa ataupun memberi kepercayaan kepada anda kerana sikap jujur anda dan anda mampu melaksanakan apa-apa tugas yang berat ataupun yang penting yang akan diberikan oleh majikan anda kerana majikan anda ataupun rakan-rakan anda pasti bahawa anda adalah seorang yang jujur semasa bekerja. Dan yang ketiga ialah lebih dihargai oleh majikan, rakan sekerja dan pelanggan apabila anda bersikap jujur semasa bekerja. Sudah semestinya lah anda akan disayangi oleh majikan, rakan sekerja dan juga pelanggan anda. Dan jika anda berniaga, sudah tentu kejujuran anda ini akan menjadi buah mulut pelanggan anda dan anda akan dapat menarik lebih ramai pelanggan untuk berurus niaga dengan anda. Cikgu harap anda semua faham untuk tajuk kita pada hari ini.
Ya, anak-anak murid cikgu, hanya itu saja pelajaran kita pada hari ini. Nasihat cikgu, jaga pemakanan, jaga kesihatan, tinggal di rumah. Thanks for watching and have a great day. Bye.